Kisah ikan bilis, ikan selayang dan ikan jerung di Terengganu. Sekali lagi, undang-undang berbagai darjat berlaku. Kali ini di negeri yang dikuasai PAS iaitu Terengganu. Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Terengganu, Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah membangkitkan mengenai kes pendakwaan terhadap Exco Kerajaan Negeri Terengganu, Dr. Alias Razak yang tidak menyerahkan simpanan penyata tahunan 2018 syarikat Kelana Jaya Medical Centre KJMC. Alias merupakan pengarah KJMC Sendirian Berhad didakwa mengikut Seksyen 68-1 Akta Syarikat 2016-Akta 777. Syarikat KJMC adalah sebuah anak syarikat di bawah TDM Berhad iaitu sebuah syarikat utama Kerajaan Negeri Terengganu. Apa yang menjadi persoalan bukan sosok Exco berkenaan tetapi lebih kepada keadilan dalam pendakwaan. Raja Kamarul berkata sejak tahun lepas beliau telah meminta penjelasan terhadap berita yang bertiup kencang TDM Berhad, sebuah syarikat tersenarai di Bursa Saham Malaysia yang tidak mengemukakan penyata tahunan untuk 3 tahun berturut-turut bagi tahun 2018, 2019 dan 2020. Menurut beliau, sehingga hari ini, Kerajaan Negeri Terengganu sama ada melalui Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mahupun pengerusi TDM Raja Idris Raja Kamaruddin tidak menafikan atau mengesahkan hal tersebut. Saya anggap perkara ini amat aneh kerana tiada respon atas isu ini boleh memberikan implikasi berat kepada reputasi syarikat tersenarai di Bursa Saham. Lebih aneh lagi apabila tindakan undang-undang telah diambil ke atas syarikat Kelana Jaya Medical Centre milik TDM yang tidak mengemukakan 1 tahun penyata tahunan iaitu tahun 2018 ujarnya. Sedangkan dakwa Raja Kamarul, syarikat induk TDM yang jauh lebih besar dengan aset melebihi 1 bilion ringgit Malaysia telah melanggar peraturan selama 3 tahun berturut-turut tidak dikenakan apa-apa tindakan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Adakah wujud campur tangan dari pihak politik atasan yang menghalang SSM mengenakan tindakan ke atas TDM kerana Menteri Besar Terengganu adalah pengerusi Terengganu Inc., pemegang saham terbesar TDM? Kerajaan negeri dan TDM telah membisu lebih setahun isu ini. Rakyat percaya SSM cuba menjalankan tugas secara profesional. Ingin bertanya, adakah SSM telah mengambil tindakan yang sepatutnya dan bagaimana hasil tindakannya? Soal beliau. Beliau percaya selepas berita tindakan SSM ke atas anak syarikat TDM Kelana Jaya Medical Centre, semua pemegang saham TDM bimbang serta risau dan ingin tahu pula situasi TDM. Adakah apa yang berlaku ini contoh nasib malang di antara 3 darjat? Soal Raja Kamarul. Beliau membandingkan kes seorang anak muda rider penghantar makanan Foodpanda yang sedang bekerja di saman RM1,000 Malaysia setiap seorang kerana berhenti makan di tepi jalan. Tetapi Menteri Penuh yang menjamu selera bersama ramai orang tidak disaman walau 1 sen pun. Rupa-rupanya dalam lautan politik hari ini ada beberapa kategori jenis ikan. Ada di antara mereka ikan bilis dan jerung. Ada pula ikan selayang yang tidak sekebal dan memiliki imuniti setinggi menteri biasa atau menteri besar. Rakyat Marhain bukan mengharap untuk kekebalan tetapi hanya keadilan dari Abah untuk anak-anak makcik Kiah yang bekerja di tengah-tengah panas seperti rider menghantar makanan kepada kita yang berkurung di rumah, sindir Raja Kamarul. Jom Channel bersetuju dengan Raja Kamarul bahawa tadbir urus baik atau good governance mesti wujud dalam syarikat milik awan seperti TDM yang memiliki aset berbilion ringgit. Bukan hanya TDM tetapi semua GLC yang telah dijadikan ghanimah dalam Scheme of Things Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional sehingga ada profesional yang ditamatkan perkhidmatannya dan diganti dengan ahli politik yang tidak akan tahu kebolehannya dalam pengurusan korporat. Inilah akibatnya apabila kera mengambang hanya mendambakan buah yang ranum tetapi tidak tahu berusaha untuk menanam pohonnya.